Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Apa khabar anda di luar sana dan juga selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Malina Manaf. Ini pertama kali saya bergandingan bersama dengan Malina Manaf. Dan seperti biasa dalam awal ni pagi kita nak bincangkan mengenai isu-isu semasa dan juga kita nak recap semula apakah antara berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Dan kita akan mulakan dengan perkembangan statistik melibatkan kes baru, kematian dan juga mereka yang telah pun sembuh di seluruh dunia. Mungkin dapat diperincikan, Malina. Okey, baik. Kalau boleh kita paparkan di skrin, kalau di kemas kini di seluruh dunia, angka jangkitan yang dah dikesan positif COVID-19 setakat ini dah melepasi angka 3 juta, 3,111,730 di Amerika Syarikat saja. Kes yang positif adalah 1,011,600 kes, sementara di Sepanyol 232,128 kes. Dan Itali antara negara tertinggi catat kes positif adalah dengan yang direkodkan setakat ini 201,505 kes. Dan di Perancis 169,052 kes, dan ini adalah antara 5 negara yang catat kes jangkitan tertinggi. Sementara kematian masih lagi Itali mendahului dengan 27,359 kes, 23,822 kes pula dicatatkan di Sepanyol. Dan kita masih lagi mengikuti perkembangan ini. Ada beberapa lagi negara Eropah yang turut catat rekod kes kematian tertinggi, termasuk di Perancis, yang ketika mana negara-negara ini pun sudah pun mula melonggarkan sekatan. Sepanyol sudah pun mengumumkan akan melonggarkan sekatan dalam beberapa fasa. Ada 4 fasa. Fasa pemulihan dah bermula 26 hari bulan April baru-baru ini, apabila kanak-kanak di bawah 14 tahun sudah pun dibenarkan keluar rumah, berada dalam sekitar radius 1 km dari kawasan perumahan mereka. Hafizi. Namun kalau kita lihat kepada statistik perkembangan ataupun statistik kes di seluruh dunia melebihi angka 3 juta ini, dalam masa yang sama kita juga ingin melihat dari segi mereka yang telah pun sembuh. Hampir juga 1 juta saya kira, dengan jumlah yang terkini adalah 925,442, dan itu secara kita dapat lihat secara statistik di seluruh dunia. Dan dalam masa yang sama kita juga ingin melihat statistik di Malaysia, di mana kita sudah pun ketahui setiap pukul 4 ke 5 petang Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah akan mengadakan satu sidang media untuk mengemaskini jumlah statistik melibatkan kes baru, kematian dan juga mereka yang telah pun sembuh di Malaysia. Dan kita nak lihat ini merupakan statistik sehingga semalam, iaitu kita dapat saksikan beberapa kes telah pun pulih, iaitu 75 pesakit pulih, 31 kes positif baru dan juga 1 lagi kematian. Dan kita dapat saksikan jumlah kumulatif kes kematian di Malaysia adalah sebanyak 100 kes, dan seterusnya jumlah kes positif ataupun kes mereka yang didapati positif COVID-19 ini di seluruh negara adalah sebanyak 5,851, dan juga 31 kes baru yang menjadikan jumlah kesemua yang telah pun pulih ataupun kita dapat saksikan masih lagi kes yang aktif adalah di negara ini adalah sebanyak 1,719. Dan kes yang aktif ini melihat kepada mereka ini boleh menjangkiti orang lain, jadi mereka masih lagi dalam pemantauan dan masih lagi ditempatkan di hospital-hospital di seluruh negara. Dan kita nak dengar apa yang dikatakan oleh Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah melihat kepada kes-kes ataupun perkembangan COVID-19 di negara kita ini. Sehingga kini seramai 36 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi, dan daripada jumlah tersebut 17 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan terdapat pertambahan 1 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 100 kes, iaitu bersamaan dengan 1.7% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-100 iaitu kes 3,628 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 67 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung dan strok. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh, Selangor pada 4 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 28 April 2020 jam 9.40 pagi. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah. Baik.
Kalau anda mengikuti sidang akhbar harian oleh Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, semalam ada satu perkembangan positif yang dikongsikan ketika sidang media itu, yang mana sehingga kini sudah 3 fasa perintah kawalan pergerakan dilaksanakan. Hari ini sudah serasminya kita masuki fasa keempat bermula 29 April sehingga Mei nanti. Bagaimanapun sejak kes pertama dikesan pada 25 Januari. Semalam buat pertama kalinya Datuk Dr. Nur Hisham telah memaklumkan bahawa buat pertama kalinya kita telah pun berjaya flattening the curve. Maknanya sejak daripada awal kita melaksanakan langkah membendung dan mengawal penularan COVID-19, paling utama sasarannya adalah untuk flattening the curve ataupun meratakan lengkung ini, yang mana ketika ini kita sudah pun memasuki fasa pemulihan, kata Datuk Dr. Nur Hisham. Cik Razak, dah masuk fasa pemulihan tapi kita dah pun masuki juga fasa keempat PKP ini. Sebagaimana kita nak jangkakan selepas ini, Datuk Cik Razak? Marina, yang menarik semalam tentang bagaimana kita terlambat 9 hari. Kenapa kita lambat? Berbanding dengan apa yang berlaku di Thailand, walaupun Thailand penduduknya lebih dari kita, tapi mereka lebih selesa keadaan Thailand daripada kita, tetapi disebabkan kita terlambat 9 hari. Ini saya tak nak bagi menyatakan siapa, kita semua tahu, sedar apa yang berlaku, tetapi dengan kelembatan ni, kelewatan ini menunjukkan betapa pentingnya usaha untuk kita. Bilalah kita dah sampai fasa keempat ni, dah longgar sedikit, boleh beroperasi sedikit, boleh keluar sedikit. Jadi kita mesti berjaga-jaga supaya jangan ada kluster baru, ada penularan baru. Sebab cubalah dengar balik apa yang berlaku semalam, macam mana yang kita boleh lambat 9 hari ni. 9 hari saja menyebabkan kita lebih teruk daripada Thailand. Jadi kita ikutlah peraturan yang dikenakan. Social distancing itu tetap berjalan. Tetap kita ambil terpeka tentang apa yang perlu kita lakukan supaya tidak ada nanti fasa-fasa 5, 6, 7. Baik, itu antara apa yang diperincikan Datuk Dr. Nur Hisham. Namun semalam juga Datuk Dr. Nur Hisham turut memperincikan ini satu jangkaan daripada kementerian sendiri, iaitu melihat, kalau kita melihat kepada kes harian COVID-19 yang boleh dikatakan masih lagi pada 2 digit. Namun kata Dr. Nur Hisham, kes harian COVID-19 dijangka turun ke 1 angka ataupun 1 digit pada pertengahan Mei ini, dan katanya ia berdasarkan kes positif harian dalam negara yang merekodkan jumlah 2 angka sepanjang seminggu lepas. Dan kalau kita dapat saksikan sejak 2 minggu lalu sekitar ratusan kes dicatatkan di Malaysia dan turun kepada puluhan, dan ini jangkaan daripada KKM sendiri. Namun beliau juga berkata ia berdasarkan kepada capaian unjuran ini adalah bergantung kepada kepatuhan rakyat kepada norma-norma baru yang diamalkan sejak perintah kawalan pergerakan PKP dikuatkuasakan, dan ini satu perkabaran yang sangat gembira sekali. Sekiranya ia berlaku, ia merupakan satu kejayaan kita bersama, bukan saja kerajaan namun kejayaan kita sebagai rakyat Malaysia yang mematuhi kepada perintah kawalan pergerakan yang sekarang ini kita tahu sudah pun memasuki ke fasa keempat, telah pun membuahkan hasil sekiranya ia diturunkan kepada 1 digit pada pertengahan Mei nanti. Baik, tapi harus diingat pelaksanaan PKP ini sebenarnya tidak akan menamatkan penularan COVID-19. Kita hanya boleh membendung selagi tidak ada vaksin yang berjaya dibangunkan oleh saintis. Kita masih lagi perlu adaptasi dengan norma baru yang mana mengamalkan penjarakan sosial, mengamalkan kebersihan diri terutama dengan kerap basuh tangan, kerana yang penting kita sendiri yang ada peranan dalam memainkan peranan untuk menghentikan jangkitan ataupun kadar jangkitan baru. Kita tidak boleh, sebab Datuk Nur Hisham pun mengatakan bahawa sebelum ini kita terpaksa berdepan dengan virus COVID ini untuk tempoh yang lama. Kerana itu beliau nasihatkan tidak ada perhimpunan berkumpulan selama mungkin 6 ke setahun. Ini kita terpaksa adaptasi dengan keadaan norma baru ini. Baik, seterusnya semalam juga kerajaan menerusi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI telah mengumumkan bahawa sektor operasi ataupun sektor ekonomi yang beroperasi yang dibenarkan beroperasi sepanjang fasa 1, 2 dan 3 pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan akan dibenar untuk tingkat pengeluaran tanpa sekatan masa. Maknanya tidak ada had masa diberikan. Ini adalah berdasarkan keperluan industri. Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dalam kenyataan dimaklumkan semua syarikat yang ada kebenaran itu bagaimanapun ada perlu mematuhi kepada syarat-syarat prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Dan juga kalau kita dapat saksikan, inisiatif yang dijalankan ini adalah untuk memberikan anjakan kepada pemulihan sistem rantaian bekalan barangan dan perkhidmatan
untuk mematuhi permintaan domestik dan juga luar negara, dan beliau juga akan turut menjelaskan iaitu ia akan memberi impak positif kepada pendapatan syarikat khususnya perusahaan kecil dan sederhana. Dan kami di Esrawan ini sentiasa membawa suara-suara daripada perusahaan PKS sendiri dan juga perusahaan mikro sendiri, bagaimana mereka sebenarnya terkesan dengan PKP ini. Mereka tidak dapat menjalankan perniagaan mereka, ada yang katanya tiada aliran tunai dan sebagainya, dan ini perlu diperhalusi lagi oleh kerajaan. Dan susulan itu juga satu SOP baru iaitu dengan memberikan kelonggaran di zon hijau dijangka diumumkan pada minggu depan, Malina. Baik, ini adalah kenyataan oleh Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang media hariannya, yang mana perkara itu kini dalam pembentangan di peringkat Majlis Keselamatan Negara, dan jelas beliau pada peringkat awal kelonggaran PKP tersebut kemungkinan dibuat secara berperingkat dan terhad untuk pergerakan dalam kawasan saja. Sebabnya dalam kawasan projek perumahan awam tu, kalau sepanjang PKP ini ramai penduduk kita dapati kalau berdasarkan kematian tak ada gejala, mungkin mereka boleh bawa anak-anak turun ke tempat taman awam, kerana kita tahu kalau lama sangat duduk dalam rumah nanti Dia akan jadi stres. Ada jadi stres. Kesian kanak-kanak yang kesian. Seperti mana pendekatan yang telah dilaksanakan oleh Sepanyol membenarkan kanak-kanak bawah 14 tahun keluar dari rumah dan berada dalam sekitar 1 km radius dari rumah mereka. Namun kalau kita dapat saksikan, melihat kepada kelonggaran diberikan, sekiranya kelonggaran diberikan di zon hijau ini, ia sekaligus dapat menghidupkan semula ekonomi-ekonomi di kawasan-kawasan luar bandar. Sebagai contohnya di kawasan-kawasan yang kita tahu apabila zon hijau ni maknanya tiada lagi kes aktif direkodkan di daerah berkenaan. Jadi ia adalah satu langkah yang amat baik sekali, amat bijak sekali, melihat kepada sekiranya tiada kawasan itu ataupun kawasan itu tidak mencatatkan tiada lagi kes aktif. Ini bermakna dari segi jangkitan itu risiko untuk dijangkiti bagi penduduk-penduduk dalam daerah itu adalah sangat berkurangan. Dan Cik Razak, kalau kita tengok ramai PKS terutamanya bagi kawasan-kawasan di luar bandar sana, ramai yang terkesan. Ada kita tengok beberapa video di media sosial nak menjual tembikai dalam kawasan rumah juga tidak boleh dibenarkan lagi. Betul. Dan ini sekaligus apabila kelonggaran ini di kawasan hijau ini diumumkan nanti, dan semestinya memberikan kelegaan kepada PKS ini, Cik Razak. Hafizi, kelonggaran tu hanya kepada sektor-sektor yang pada fasa 1, 2 dan 3 mendapat kelonggaran. Kalau saya tengok dalam berita harian ini, inilah semua senarainya yang ada. Jadi kalau kita, sesiapa yang bergerak datang kerja, tengok kawasan pembinaan, MRT dah ada orang yang bekerja, itu memanglah kerja-kerja kejuruteraan yang berat. Tetapi bagi mereka-mereka yang menjalankan perniagaan, saya rasa mereka masih tidak kalaulah mereka buka kedai pun, agaknya bagaimana caranya pelanggan ingin datang sebab lockdown itu masih kita terpaksa duduk di rumah lagi. Jadi perlu diberikan pencerahan bagaimana sekiranya mereka ini buka, datang pelanggan untuk membeli. Jadi kalaulah mereka buka je tetapi tak ada pelanggan, itu susahlah. Tapi kalau kita tengok dalam senarai ini ada perkhidmatan kedai perkakas, kedai barangan elektrik dan elektronik. Itulah yang saya katakan, sekiranya pelanggan tidak dapat datang bagaimana. Jadi mungkin ada caranya, kalau kita dapat nanti press conference pada sebelah pagi MKN nanti, bagaimana caranya supaya mereka yang sudah buka kedai dapat melambai pelanggan. Tapi adalah cara-caranya yang akan ditentukan supaya penjarakan sosial tetap berjalan. Baik. Okey, Cik Razak, apakah antara amalan-amalan yang kita, macam kalau di Switzerland, tukang gunting dah dibenarkan beroperasi, tetapi mereka perlu pakai face shield sebelum menggunting rambut pelanggan, dan untuk setiap pelanggan juga, selepas setiap pelanggan juga mereka diminta untuk mencuci tangan. Maknanya amalan kebersihan yang tinggi. Adakah kita melihat di negara ini, kita juga kalau dah dibenarkan buka sektor operasi ini, ada SOP-SOP tertentu untuk setiap sektor premis perniagaan. Macamnya kalau kedai gunting ini SOP-nya, kalau kedai makan ini SOP-nya, ataupun ada satu SOP yang sama rata untuk semua premis perniagaan ini beroperasi. Itulah yang sangat saya menanti-nantikan. Press conference pagi nanti supaya wartawan-wartawan menanyakan apakah SOP yang telah dipikirkan. Kalau kita tengok di negara-negara asing, bagaimana mereka kalau nak gunting rambut pakai dah nak jadi macam
Jadi macam mana gayanya? Jadi sudah tentu sekarang sudah ada dipikirkan bagaimana cara untuk seseorang itu kalau dalam servis yang beginilah. Saya tengok di negara-negara asing ada yang pusat urut pun boleh buka. Jadi macam mana nak urut kalau ada social distancing? Betul. Tetapi kalau kita tengok sekaranglah waktunya kita baru kita sedar bahawa apa yang penting adalah walaupun kanak-kanak dilepaskan keluar tetapi tiap-tiap taman itu mesti ada tamannya, mesti ada green lung. Sekiranya lah kalau kita masih tak sedar kita buat bangunan tinggi-tinggi tanpa ada kawasan lapang tu hanya untuk parking kereta tanpa taman. Jadi kalau perkara ini berlaku lagi, cuba fikirkan adakah kita belajar daripada apa yang berlaku ini untuk masa depan kita tidak menghadapi satu perkara yang menyebabkan semua orang merasa gelisah, resah duduk rumah tetapi kalau turun pun nak lari ke mana? Okey, baik. Nak lari ke mana, Dan Fizi? banyak lagi perkembangan yang kita nak bawakan selepas ini. Kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Malina Manaf. Dan kalau kita lihat kepada bantuan prihatin nasional yang sebelum ini kebanyakan rata-rata netizen yang baru saja mengemukakan permohonan baru dan status mereka dalam proses dan sebagainya, mereka juga telah mengemaskini beberapa kali dan telah pun dinafikan oleh Kementerian Kewangan supaya tidak melakukan perkara itu. Dan ini satu berita yang memberikan kelegaan kepada semua. Jadi kita nak tahu bilakah agaknya fasa kedua BPN ini akan disalurkan. Dan ini jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata bagi fasa ataupun bayaran fasa kedua BPN akan bermula pada 4 Mei ini, iaitu ia melibatkan kepada ataupun setakat ini 7.74 juta penerima telah menerima bayaran pada fasa pertama BPN, iaitu berjumlah 5.47, dan beliau juga berkata bayaran tunai yang mereka tiada akaun ke bank telah bermula sejak 17 April dan berjalan lancar dengan lebih 157 penerima menerima bayaran secara tunai di cawangan-cawangan Bank Simpanan Nasional. Dan juga telah pun dijelaskan sehingga 26 April kementeriannya telah pun menerima 3.26 juta permohonan baru dan juga rayuan, dan daripada jumlah itu sebanyak 2.9 juta merupakan permohonan baru dan 305,000 adalah rayuan. Dan itu melihat kepada bantuan prihatin nasional yang katanya akan disalurkan pada 4 Mei nanti. Dan seterusnya kita nak bawakan perkembangan apa, Malina? Nak tambah sikit pasal bayaran prihatin tu. Sebab bayaran ini bertujuan untuk membantu mereka yang terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dah masuk fasa keempat sampai hari ini. Kerana kita tahu apabila Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, ada beberapa sektor ekonomi tak dapat kena hentikan operasi, dan mungkin ada beberapa, bukanlah beberapa, ada ribuan yang tak dapat bekerja dan yang kalau bergantung hidup pada gaji hari itu, mungkin bayaran ini akan dapat membantu meringankan beban mereka, mengurangkan beban kerana tak bekerja, tak dapat gaji. Nak tambah tu je. Okey. Okey, selepas ni ini berkenaan dengan ingkar PKP yang mana kalau kita buat kemaskini semalam ada golongan kenamaan. Kita katakan Timbalan Menteri Kesihatan juga antara mereka yang ingkar kepada Perintah Kawalan Pergerakan. Ini adalah kalau yang ikutkan statistik yang dikemaskini oleh Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, sehingga semalam 741 individu dah dituduh di mahkamah atas kesalahan ingkar PKP, dan inilah antara mereka yang didakwa semalam dan dah mengaku salah dan juga dah membayar denda RM1,000 maksimum yang dikenakan kerana ingkar PKP. Cik Razak, kepimpinan melalui teladan ni macam mana, Cik Razak? Aduh, pagi-pagi dah kena ya. Dia macam inilah. Apa yang penting adalah apa dikatakan optics ya. Apa yang kita lihat dengan mata kasar kita sendiri. Cubalah saya rasa ini bulan puasa. Jadi mereka ada yang rakyat biasa tu kesianlah. Tanpa diberi masa terus dikenakan didakwa dan charge. Tetapi apa yang pentinglah saya rasa bagi mereka lah yang ada kesedaran sedikit supaya semua orang tidak boleh blame, boleh mengatakan okeylah mereka ni golongan ternama, orang kenamaan agaknya kebal sedikit. Cuba mereka ini mengaku salah, kemudian bayarkan wang saman orang lain, orang yang miskin, orang yang perlukan bantuan. Cuba buat gitu sebab ini bulan mulia, cubalah fikirkan, kenakan tindakan pada diri sendiri.
Tetapi apakah bila rakyat melihat yang engkau PKP ni sebenarnya adalah golongan kenamaan dan yang dituduh ni bukan orang lain, Encik Razak, Timbalan Menteri Kesihatan, persepsi mereka terhadap keperluan untuk mematuhi kepada PKP ini, sebab kita tahu daripada hari ke hari sampai semalam kemas kini dah lebih 21,000 yang ditahan kerana engkau PKP. Tetapi kalau contoh yang tidak baik ditunjukkan oleh golongan kenamaan yang kita petik sebagai Timbalan Menteri Kesihatan ni, macam mana rakyat nak membetulkan pandangan mereka tu? Marlina, bukan rakyat kita saja. Kalau tune-lah media antarabangsa, mereka turut menceritakan apa yang berlaku di Malaysia. Nombor satu, mereka pujilah apa yang dilakukan adalah walaupun Timbalan Menteri, Exco tidak dikecualikan, tetapi mereka tak tahu cerita yang lain tu di sebaliknya. Jadi apa yang perlu adalah kita mesti menunjukkan bahawa undang-undang itu akan kena kepada semua orang. Jadi ini adalah satu penambahbaikanlah. Kalau ada lagi perlu penjarakan sosial ni, semua orang jaraklah. Janganlah ada golongan-golongan kayangan ke kenamaan ke. Ini rakyat memerhatikan, bukan rakyat saja tetapi media asing pun memerhatikan dan mereka melaporkan. Tapi Baik, kalau kita lihat kepada PKP ini, kita tahu semua orang berada di bawah undang-undang ini. Tidak terkira mereka ini merupakan pemimpin ke ataupun rakyat biasa ke, semua orang perlu mengikuti PKP ini, peraturan PKP ini. Dan juga kita ingin melihat sebelum ini juga Sultan Perak, Sultan Nazrin Muhyiddin Shah turut menyeru yang mereka berada di kepimpinan mempamerkan contoh teladan baik kepada rakyat jelata dengan mematuhi sepenuhnya perintah Kawalan Pergerakan ini. Dan sebenarnya PKP ini untuk kita semua. Ini merupakan satu undang ataupun satu perkara yang amat baik sekali untuk kita ikuti, kerana ia untuk memutuskan rantaian COVID-19 daripada terus berleluasa dan terus merebak ke seluruh negara kita. Baik, Hafiz, sebenarnya selain daripada Timbalan Menteri Kesihatan yang didakwa semalam ini, hari ini ada juga satu kes bekas Timbalan Menteri yang akan didakwa. Encik Razak, berhubung dengan penyebaran berita palsu. Satu lagi masalah yang berlaku ketika PKP ini, penyebaran berita palsu, yang mana apabila ada tindakan pendakwaan dilakukan, memberi indikasi jelas kepada rakyat, jangan sewenang-wenangnya copy paste dan sebarkan berita yang tak betul. Sebenarnya semuanya kena diperiksa sebelum disebarkan. Okey. Okey, dan seterusnya kita nak bawakan sedikit perkembangan di luar negara, iaitu kalau kita lihat kepada perkembangan ini di India sebagai contohnya, kita dapat saksikan jumlah penduduknya adalah 1.34 bilion. Namun kes mereka yang didapati positif hanya 27,000. Saya kira kurang daripada 0.1% rakyatnya yang dijangkiti COVID-19 dengan 800 kematian. Apa laporannya ni, Encik Razak? Encik Razak, rasionalnya kematian yang rendah dicatatkan berbanding dengan jumlah penduduk yang begitu tinggi di India hingga mencecah 1.34 bilion ni. Marlina, kalau kita tengok memang dari awal lagi apa yang berlaku di India adalah mereka sedikit lewat untuk mengambil tindakan, tetapi disebabkan population yang begitu besar dan jumlah kematiannya hanya 900, bawah 1,000 dan kesnya di bawah 30,000 berbanding dengan Pakistan 212 juta dan walaupun negeri yang lebih kecil dia punya kadar kematian itu 1/3. Jadi apa yang berlaku adalah ramai pakar-pakar mereka selalu mereka peliklah mengapa di India itu data yang perangkaan yang menunjukkan mereka kurang terjejas. Tetapi apa yang mereka andaian yang mereka lakukan adalah satu. Bila India melakukan lockdown, pengenaan peraturan itu begitu keras sekali, tak ada bagi peluang langsung. Kalau kita tengok video-video, ada yang kena sebat, kena sesah. Ini tak adalah. Kalau ada golongan-golongan kenamaan, tak ada. Saya dengar cerita mereka dapat ada lepas. Jadi apa tampi. yang perlu adalah mereka mengambil tindakan nombor satu. Itu adalah satu daripada fakta yang dikatakan mungkin menjadi penyumbang kepada penularan yang kurang. Kemudian ada juga fakta yang mengatakan mungkinlah disebab kurangnya testing, kurangnya laporan, pengumpulan data yang tak tepat. Kemudian ada beberapa cerita-cerita yang mengatakan tabiat, pemakanan. Tapi apa yang penting adalah perkara ini, kalau kita tengok di UK dan Amerika, BAME, Blacks, Asians, Minority Ethnic, mereka inilah sebab ramai yang kerja frontline, barisan hadapan, mereka paling teruk terjejas. Jadi apa yang berlaku adalah perlulah kita
kita tengok bagaimana fakta tabiat pemakanan ini akan mungkin membantu kita mencari jalan penyelesaian COVID-19 ini. Baik. Terima kasih Encik Razak dengan ulasan itu. Terima kasih kerana bersama kami dalam Money Pagi hari ini. Baik, ini saja masa yang kita ada untuk 7.30 pagi ini. Kami akan kembali dalam 8.30 pagi membawakan segmen Realiti Rakyat. Sekian saja dari saya Malina Manaf dan saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi.